Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zafir Firdaus Ahmad Zubairi dan saya akan bentangkan tajuk Anak Tak Sah Taraf dan Kesannya kepada Status Agama meneliti daripada kajian kes Rosiza Ibrahim. Bagi permasalahan untuk kajian ini, menurut statistik daripada Jabatan Pendaftaran Negara 2008 hingga 2012, lebih daripada 167,073 bayi direkodkan sebagai bayi tanpa bapa. Manakala pada tahun 2013 hingga 2016, seramai 159,725 bayi merupakan bayi luar nikah. Di seluruh purata, seramai 140 bayi luar nikah setiap hari yang membabitkan wanita Muslim sahaja. Jadi tujuan untuk perkajian kita pada kali ini adalah bagi mengetahui kesan anak tak sah taraf terhadap agama anak tersebut, meneliti daripada perspektif syariah Islam dan juga undang-undang, khususnya kepada kes Rosliza Ibrahim. Dan kajian ini adalah kajian kualitatif yang mana kita akan bentangkan sebentar sahaja lagi dari sudut perspektif syariat Islam, daripada perspektif undang-undang, kes Rosliza Ibrahim, dan kita akan buat analisis dan serta kesimpulan daripada kajian tersebut. Yang pertama, kita melihat kepada definisi anak tak sah taraf daripada Dr. Wahbah Zuhaili, menyatakan anak tak sah taraf merupakan anak hasil daripada hubungan ibu yang tidak syar'i atau hasil daripada hubungan yang haram. Al-Mawsu'ah Kuwaitiyah pula menyatakan bahawa anak tak sah taraf merupakan anak hasil daripada ibu yang melakukan perbuatan keji. Manakala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyatakan bahawa anak tak sah taraf adalah anak zina diciptakan daripada air mani tanpa perkahwinan, maka tidak dinasabkan bagi sesiapa pun, tidak bagi pezina lelaki dan tidak juga bagi suami bagi perempuan itu jika perempuan tersebut memiliki suami, kerana tiada baginya, iaitu bagi anak zina itu, bapa yang syar'i. Kesimpulan daripada pandangan-pandangan ataupun definisi-definisi berikut, kita boleh simpulkan bahawa anak tak sah taraf adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya hasil daripada perbuatan zina tanpa pernikahan yang sah. Seterusnya, kita melihat kepada pandangan-pandangan ulama berkenaan dengan penasaban anak tak sah taraf, iaitu bolehkah dia dinasabkan kepada ibu ataupun dinasabkan kepada bapa. Kita melihat kepada penasaban kepada ibu, yang mana pandangan Imam Mazhab 4 dan juga Mazhab Az-Zahiri telah bersepakat bahawa anak tak sah taraf boleh untuk dinasabkan kepada ibunya, mengambil pandangan daripada Ibnu Nujaim dan juga Imam An-Nawawi. Seterusnya, bagi penasaban kepada ayah, adakah anak tak sah taraf boleh untuk dinasabkan kepada ayah? Ulama telah bersepakat bahawa anak hasil daripada perkahwinan yang sah di antara suami dan isteri dan tidak diingkari oleh suami, maka anak tersebut adalah anaknya walaupun terdapat dakwaan sebaliknya oleh orang lain terhadap anak tersebut. Hal ini lebih selamat dan anak tersebut adalah anak yang syar'i. Adapun ulama khilaf dari sudut pelaksanaan kaedah pensabitan nasab melalui perkahwinan ini kepada beberapa pendapat, iaitu yang pertama, iaitu majoriti 4 mazhab yang menyatakan bahawa akad nikah mensabitkan nasab dengan mewujudnya kemungkinan berlakunya persetubuhan dari aspek zaman dan makan, ataupun zaman dan juga tempat. Anak zina tidak disabitkan nasab kepada ayahnya. Adapun ada pandangan lain yang agak uh, berlainan sedikit, iaitu pandangan daripada Ibn Taymiyah dan juga pandangan daripada Ibn Qayyim, dan satu riwayat daripada mazhab Hambali yang menyatakan bahawa boleh dinasabkan anak tersebut kepada bapanya sekiranya dibuktikan persetubuhan hakiki berlaku sekalipun ia adalah punca daripada perzinaan. Kita melihat pula pada konteks negara kita, iaitu pandangan daripada Jawatankuasa Fatwa di Malaysia, iaitu Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia pada kali 57 pada tahun 2003 telah memutuskan seperti berikut, iaitu anak tak sah taraf adalah yang pertama, anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina ataupun rogol, dan dia bukan daripada syubhat ataupun bukan daripada anak perhambaan. Yang kedua adalah anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan 2 lahzah, iaitu 2 saat, mengikut takwim Qamariyah daripada tarikh tamkin ataupun tarikh persetubuhan. Dan yang ketiga adalah anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Bagi konteks undang-undang di Malaysia pula, kita melihat definisi anak tak sah taraf boleh dirujuk pada Seksyen 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam ataupun Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri. Adapun berkenaan dengan penasaban itu pula boleh dilihat
bagi tajuk siapakah yang boleh dikaitkan dengan bapa yang ada pada Seksyen 111 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, 113 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu dan juga 114 Ordinan Sarawak. Seterusnya kita masuk kepada kes Rosliza Ibrahim, yang mana secara faktanya kita boleh melihat dalam kes ini Rosliza iaitu perayu dalam kes ini adalah anak kepada Ibrahim iaitu ayahnya dan Yak Ahmoy seperti yang daftarkan di sijil kelahiran. Pada 13 hari bulan Januari 1994, Ibrahim iaitu ayah kepada Rosliza membuat permohonan IC kad pengenalan untuk Rosliza dan menyatakan bahawa agama Rosliza adalah agama Islam. Pada 14 hari bulan Januari 1995, Ibrahim membuat permohonan IC untuk dirinya yang menyatakan bahawa agamanya adalah agama Islam. Pada 14 hari bulan Februari 1995 pula, Yap Ahmad iaitu ibu kepada Rosliza pula membuat IC dan menyatakan bahawa dia adalah seorang yang beragama Buddha, berkaum Cina dan statusnya adalah sudah berkahwin. Seterusnya pada 8 hari bulan 10 2008, Yap Ahmoy iaitu ibu kepada Rosliza membuat satu akuam berkanun yang mengesahkan 3 perkara. Yang pertama, Rosliza merupakan anaknya dengan Ibrahim. Yang kedua, mereka tidak berkahwin iaitu Yap Ahmoy dan Ibrahim tidak berkahwin. Dan yang ketiga adalah Rosliza tidak dibesarkan sebagai seorang Islam. Pada 7 hari bulan Februari 2009 pula, Yap Ahmoy telah meninggal dunia. Maka selepas peninggalan tersebut, Rosliza menuntut bahawa dia bukan anak sah taraf, maka dia tidak terikat kepada undang-undang agama Islam. Rosliza telah membuat permohonan deklarasi di mahkamah di bawah Seksyen 41 berkenaan dengan isu-isu yang kita akan bangkitkan selepas ini. Maka di Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan Rosliza kerana alasan tidak ada bidang kuasa untuk mendengar permohonan tersebut. Rosliza tidak berpuas hati, dia memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan telah bersetuju dengan Jabatan Mahkamah Tinggi dan telah menolak rayuan tersebut dan Rosliza sekali lagi membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Jadi antara permohonan daripada Rosliza ada 3 perkara. Yang pertama adalah pengisytiharan bahawa Rosliza iaitu perayu merupakan anak tak sah taraf dan ibu kandung kepada ibu kandungnya adalah Yap Ahmoy yang berbangsa Cina dan beragama Buddha. Yang kedua, pengisytiharan bahawa perkataan ibu bapa yang terdapat pada enakmen pentadbiran agama Islam itu adalah tidak termasuk bapa yang disangkakan terhadap anak tak sah taraf. Dan yang ketiga, pengisytiharan bahawa Rosliza iaitu perayu dalam kes ini bukan seorang yang mengandung agama Islam serta segala undang-undang yang digubalkan di bawah DUN Selangor di bawah jadual ke-9 Senarai 2 Perkara 1 Perlembagaan Persekutuan tidak terpakai kepada perayu dan kesemua Mahkamah Syariah Negeri Selangor tidak mempunyai bidang kuasa terhadap perayu. Jadi dua persoalan yang dipertimbangkan dalam kes ini iaitu yang pertama sama ada Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mendengar dan memutuskan hal berkenaan dengan persoalan sama ada seorang itu mengandung Islam berbanding dengan persoalan sama ada seorang itu bukan lagi seorang Islam. Persoalan yang kedua adalah sama ada kandungan permohonan bertulis untuk pendaftaran kad pengenalan atau kandungan kad pengenalan itu sendiri yang tidak dibuktikan melalui affidavit atau dalam perbicaraan boleh dianggap sebagai fakta terbukti bagi suatu pengisytiharan status di bawah Seksyen 41 Akta Relief Spesifik 1950. Kita melihat dulu kepada keputusan majoriti yang mana keputusan majoriti ini berdiskusi berkenaan dengan persoalan yang kedua terlebih dahulu dan menyatakan bahawa Rosliza Ibrahim bukan anak sah taraf dengan merujuk kepada Seksyen 111 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Tafsiran menyeluruh Undang-Undang Keluarga Islam ini terhadap Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam, perkataan ibu bapa hanya merujuk kepada ibu bapa kepada anak sah taraf. Sekiranya melalui Seksyen 111 Undang-Undang Keluarga Islam menjadikan seseorang itu anak tidak sah taraf adalah munasabah bagi bapa itu tidak boleh dianggap sebagai bapa anak tersebut di sisi undang-undang yang bermakna perayu tidak boleh dianggap sebagai seorang Islam di bawah Seksyen enakmen Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam. Walaupun bapa yang sah sekalipun sekiranya dibuktikan di dalam mahkamah ini bahawa bapa itu adalah bapa yang sah
kepada perayu, tetaplah pengislaman Rusliza tidak sah kerana dibuat secara unilateral ataupun secara sebelah pihak, merujuk kepada kes Indira Gandhi Muto. Seterusnya, mahkamah berdiskusi berkenaan dengan persoalan yang pertama, yang mana mahkamah menyatakan bahawa mahkamah syariah boleh untuk melaksanakan bidang kuasanya, tetapi dua syarat, iaitu yang pertama, bidang kuasanya adalah terhadap orang Muslim ataupun orang Islam. Yang kedua adalah hal perkara yang disebut secara ekspres dalam item 1 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan, dan itu adalah bidang kuasa bagi mahkamah syariah. Frasa menganut agama Islam adalah perkataan ataupun berkaitan dengan identifikasi perlembagaan perayu dan merupakan kuasa kehakiman yang secara amnya tergolong ke dalam kategori semakan kehakiman. Justru ia adalah suatu kuasa yang diberikan khusus dan hanya kepada mahkamah atasan sivil sahaja. Tiada di bawah mana-mana jejari Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam yang menjadikan perayu ini adalah sebagai seorang Islam. Keputusan daripada Mahkamah Persekutuan, daripada keputusan majoriti ini, majoriti membenarkan rayuan, mengetepikan perintah mahkamah rendah iaitu Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan, dan membenarkan perintah seperti mana dipohon. Akan tetapi dalam kes ini terdapat keputusan minoriti yang terdiri daripada dua orang hakim yang membincangkan, iaitu pada isu kefahaman Seksyen 111 Undang-Undang Keluarga Islam. Keputusan minoriti menyatakan bahawa berhubung dengan perkataan nasab, tidak terdapat apa-apa autoriti ataupun penulisan khusus mengenainya, dan terma nasab ini umumnya lebih difahami sebagai menyangkuti isu-isu hak penjagaan, kesahtarafan, pewarisan pembahagian harta pusaka serta hak menggunakan nama keluarga ataupun keturunan. Tapi tidaklah ataupun bukanlah mengenai status keagamaan seorang anak yang tak sah taraf. Seterusnya, tidak ada prinsip undang-undang Islam boleh dipetik jelas daripada Pertuturan 111 ini bahawa status keagamaan perayu sebagai anak tak sah taraf adalah mengikuti agama ibu kandung semasa kelahirannya dan bukan agama bapanya yang kebetulan beragama Islam. Benar bahawa Seksyen 111 ini adalah terpakai kepada Ibrahim, iaitu ayah kepada Rusliza, bagi mengikis nasab dirinya kepada perayu. Namun adalah tidak wajar bagi mahkamah sivil dalam menangani status keagamaan perayu ini semasa kelahirannya untuk memutuskan perkara itu dengan hanya berdasarkan kepada terma-terma peruntukan tersebut tanpa pengetahuan dan kefahaman mengenai jurispruden ataupun ilmu perundangan Islam. Seterusnya, isu berkenaan dengan status keagamaan perayu. Keputusan minoriti menyatakan bahawa persoalan mengenai status keagamaan perayu semasa kelahirannya menerobos ke bidang undang-undang Islam dan memerlukan pertimbangan serius, pengamatan serta pentafsiran wajar undang-undang berkenaan. Adalah jelas bahawa mahkamah sivil secara bersendirian tidak kebolehan dan tidak berkelayakan untuk memutuskan isu ini. Selain itu, tidak ada kes-kes duluan ataupun presiden yang untuk mahkamah ini memutuskan isu berkenaan dengan konklusif dan muktamad secara bersendiri. Oleh itu, bagi menolak sebarang keraguan, adalah elok jika mahkamah ini mendapatkan pandangan pakar perundangan Islam bagi membantu mahkamah memutuskan isu ini. Sementara mahkamah ini berhak dan mampu untuk menangani isu teras, ia tidak harus dibuat tanpa bantuan pakar undang-undang Islam atas pertimbangan undang-undang Islam. Mengambil kira semua ini, pendapat pakar yang diberi oleh jawatankuasa fatwa harus dipinta dan dipertimbangkan dalam memutuskan dengan muktamad isu di hadapan mahkamah yang mulia ini. Bagi keputusan minoriti pula, minoriti bersetuju dengan jawapan dan soalan-soalan kebenaran, iaitu permohonan pertama, tetapi tidak bersetuju dengan relief yang diberikan. Bagaimanapun, permohonan yang kedua, yang ketiga memerlukan penelitian lanjut. Persoalan ini penting menyentuh sebab musabab keagamaan dan undang-undang dan memerlukan mahkamah sivil membuat keputusan berkaitan dengan persoalan undang-undang Islam. Analisis kita dapat daripada kes dan juga daripada kajian ini, yang pertama adalah frasa menganut agama tertentu merupakan satu identifikasi keberlembagaan seseorang di bawah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Bahawa perayu dalam kes ini merupakan seorang yang tidak menganut agama Islam ab initio ataupun sejak daripada awal. Bahawa Mahkamah Persekutuan di dalam kes ini mengiktiraf bidang kuasa mahkamah syariah dalam mengendalikan kes murtad
dan merujuk kepada penghakiman minoriti, Mahkamah Sivil perlu mendapatkan pandangan daripada jawatan kuasa fatwa dalam memutuskan sesebuah kes berkenaan dengan penasaban agar keputusan yang bakal dibuat di Mahkamah Sivil tidak bercanggah dengan hukum Islam. Pendekatan ini adalah pendekatan yang telah diguna pakai dalam satu kes nama kes Dalib Kaur. Kesimpulan daripada pembentangan ini, yang pertama, Islam menggalakkan umatnya untuk berkahwin agar dapat mengembangkan keturunan, menjaga agama serta merapatkan hubungan silaturahim antara sesebuah keluarga. Sesebuah perkahwinan yang berlaku tanpa melalui saluran yang betul akan memberikan kesan kepada hubungan kekeluargaan yang telah dibina antara pihak lelaki maupun pihak perempuan, bahkan lebih malang lagi turut memberi impak yang negatif kepada anak yang dilahirkan hasil daripada sesebuah perkahwinan tersebut. Sebagai masyarakat Islam yang prihatin, kita perlulah sedar bahawa institusi kekeluargaan wajib dipertahankan kerana punca terbesar keruntuhan sebuah masyarakat itu adalah berpunca daripada kehancuran dan keruntuhan institusi keluarga. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.